Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. So, seperti biasalah. Kali ni kita rancangan Jom Ngopi, episod 20. So, yes, nama saya macam biasalah. Tak nak panjang-panjang. Aiman Walias. Nama saya Yap Siang. Okay, so, yalah. Pada minggu ni kemungkinan kita akan rekod dua orang lah. Sebab ada satu kawan kita yang pergi Thailand Tidak pasti macam mana dia. Balik tak lagi ataupun kena dah tinggal sana ke, tak pastilah. So, tapi apa yang kita nak bahas hari ni adalah tentang isu lah, dua perkara. Pertama tentang cukai. Yalah, minggu lepas PMX dah bahas ataupun dah dah maklumkan tentang beberapa perkara dalam Belajaran 2024. Yang kedua adalah kita akan bahas tentang PRK Kemaman. Ya, sebab kita tahu semalam keluar satu notis daripada SPR bahawa akan ada PRK. Okay, so kita tak nak pergi jauh. Tanya soalan simple dia Yap lah. Tanya simple dia Yap. Yap, kenapa Yap kau topi? Sebab rambut hancur. Sebab hancur rambut teruk. Sebab hancur. Oh, lepas tu Yap ke topi style baru Terpaksa. Okay. So mungkin Yap nak tanya soalan dulu. Macam mana? Mulakan dulu. Okay. Aku nampak dekat social media ramai yang bash PMX. Okay. Asal belanjawan ni kata cukai baru untuk rakyat, subsidi dikurangkan untuk rakyat. Yes, betul. Lepas tu macam apa lagi? Yang tak penting lah. Tapi dua perkara tu. poinnya cukai baru dan subsidi ditarik balik. Yes. Apakah pandangan Aiman? So, yes. Bila kita nak salahkan rakyat tak juga. Orang pun tak faham. Bila orang selalu mudahnya faham. Bila naikkan cukai, turunkan subsidi, orang kata aku akan terbeban. Aku akan kurang, maksudnya kerajaan tak tolong. So, kita dah faham bahawa sebelum kita pergi ada cukai apa, kita dah faham bahawa sekarang ni ada krisis dalam kewangan. Masuk kat sini kita ada defisit 6.4% dalam belanjawan sebelum ni. So apa yang kerajaan nak buat sekarang adalah untuk kurangkan defisit tu pada 3.5%. So dalam usaha untuk kurangkan, pada masa sama juga nak pastikan bahawa rakyat terbanyak lah, rakyat biasa kita sebut sini dari sudut segmen ekonomi disebut B40 lah. Tapi aku nak kurangkan term jargon ni sebenarnya kepada rakyat terbanyak. Macam mana nak pastikan rakyat terbanyak dapat manfaat direct? Sebab isu masalah dekat Malaysia ni sistem lah, aku kata sistem. Okey, Yap pun boleh tambah juga nanti. Yap boleh tambah bahawa isunya adalah subsidi dekat kita ni secara pukar. Bila secara pukar ni, orang kaya, orang miskin, orang apa-apa orang pun asalkan dia Malaysia, dia akan juga dapat subsidi. Akhirnya dia akan merugikan duit rakyat lah. So that's why kalau Yap sebut ni, apa pandangan aku sangat setuju untuk kita kurangkan subsidi. Okey, kena faham. Kurangkan subsidi ni ke siapa? Pada orang yang kaya. Sebab apa? Okey, aku contoh mudah lah. Secara mudahnya, semua orang dapat subsidi minyak. Semua orang dapat subsidi. Secara mudah, aku nak terang secara mudah. Semua orang dapat subsidi minyak. Subsidi paling ramai gunalah subsidi minyak lah. So, contohnya aku B40, Yap T20. Secara mudahnya, analoginya. Contoh. Yes. Aku B40, Yap T20. Yap naik kereta ada 3 kereta. Yap ada 3 kereta. Aku ada satu motor je, EX5. EX5 aku contoh. So aku isi EX5 ni RM10 seminggu. So aku dapat subsidi dari kerajaan RM5 lah. Kita contoh 50%. 50% kita bagi contoh macam tu. So Yap pula ada 3 kereta. Setiap kereta tu akan isi dalam RM70 ke RM100. Okey. Yap akan dapat subsidi sebanyak RM150. So aku letak RM50, 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 3 kereta. So siapa boleh banyak dapat subsidi? Orang kaya. Sebenarnya bukan yang kaya, yang maha kaya yang dapat paling banyak. So semakin miskin orang tu semakin banyak subsidi. Itu PMX cuba buat. So that's why pelbagai cukai dikenakan. Contoh orang marah. Mungkin aku kontradik sikit dengan PMX. So secara dasar aku kontradik. Contohnya naikkan SST kepada 8%. Yang aku faham benda tu perlu. Aku setuju buat tu. Tapi aku terkeliru kenapa tak terus kerja GST. Ini persoalan nak tinggal pada PMX lah. Sebab kita sedar bahawa dari sudut ekonomi SST ada kelompongan yang GST mampu selesaikan. So, yalah. Aku nak pergi jauh dah aku sembah semua benda. aku sembah semua benda. So, mungkin Yap nak terangkan sikit apa berlaku dalam belanjawan, apa perubahan baru yang dibuat oleh PMX. Ada satu point ataupun macam asas pada belanjawan ni yang aku nak highlight. Belanjawan ni yang aku nampak dia nak kurangkan jurang antara yang kaya dengan yang miskin. Okey, betul. Yang benda ni memang bagi aku konsisten lah untuk BMX sejak dia sebelum dia masuk UMNO pun ya memang cerita dia peristiwa baling
dah mula dia nak bantu orang miskin, Yes, yes. duit tu dari mana? Dari orang kaya. Ya, betul. So yang kita nampak dalam belanjawan ni, dia tambah cukai sebenarnya bukan untuk semua rakyat, tapi yang dia fokus untuk yang maha kaya, Betul. yang T20 kalau nak berjargon lah. Abang jago lah. Dan cukai itu Hmm. diambil untuk pindahkan subsidi pada yang M40 dan B40 40, yes. supaya rakyat Malaysia dapat berdiri pada status sosioekonomi yang equal, Yes, betul. yang bukan, memang equality tak akan dicapai, tapi at least kita dapat kurangkan jurang antara yang kaya dengan miskin. Yes. Kita pindahkan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin. Betul. Jadi yang ni apa kaitan dengan subsidi? Subsidi tadi Aiman ada bagi contoh pasal minyak. Jadi memang dia konsisten dengan cukai baru yang dicadangkan dalam belanjawan ini. Contoh cukai capital gain tax, cukai keuntungan modal. Modal. Yes. Cukai ini dilaksanakan untuk cukaikan individu ataupun syarikat, individu dengan syarikat Dua syarikat. yang flip saham dan property. Yes. Kita tahu memang orang miskin tak ada Saham. dan tak ada property yang banyak. Tak Ada mahu beli pun satu rumah je. Tu. Rumah pun sewa. Rumah sewa. Tapi geng-geng mana yang Kaya. yang suka flip property, yang beli satu baris rumah lepas tu sewa pada orang miskin? Tu siapa? Orang kaya. Bukan kaya, yang maha kaya sebenarnya. Kalau orang kaya pun mungkin dia satu banglo je. Tapi yang ni dia dapat satu derek. Ya, betul. Inilah orang kita kena cukai. Yes. Kalau dia sanggup beli rumah satu derek, takkan kerajaan tak boleh kutip cukai untuk bantu sara hidup orang susah. Yes. Kan? Kalau dia sanggup beli rumah sewa pada orang susah, kita ambil lah sikit dari keuntungan dia. Ataupun saham. Saham sebenarnya dia yang poinnya aku kena puji. Saham yang dicukai itu untuk syarikat yang non-listed. Maksudnya dia tak ada di bursa. Ya. Syarikat ni biasanya dimiliki oleh private lah. Yes. Dan kalau dia tak bagi bursa, maksudnya orang yang, contohnya biasanya yang suka main saham ni either M40 ataupun T20 kan. Kalau M40, kalau dia main pun dia main dekat bursa je. Ya, bayar listed. Beli sikit dapat dividen sikit. Lepas tu kalau harga saham dah naik dia jualkan. Itu je. Dia memang nak ambil duit sikit je. Tapi geng mana yang dapat keuntungan yang banyak? Yang dia beli secara pukal 10% from syarikat. Mana syarikat kan? Dia beli syarikat. Itu kita cukaikan je lah. Sebab kalau dia sanggup beli, takkan tak boleh cukai untuk bantu orang susah. Betul. Cukai kedua, cukai apa dah? Cukai barang nilai tinggi. Ya, cukai barangan mewah. Mewah, yes. Contohlah kalau kita ni orang biasa, kita takkan beli bag macam Hermes, LV, bag for sale ke, takkan beli bag for sale ni. Macam kita pernah nampak lah XPM, bukan PX, XPM yang suka pakai baju Burberry yang Burberry apa? Tak tahu. Paling mahal Uniqlo. Uniqlo takkan kena cukai. Tapi baju Burberry yang beribu-ribu akan kena cukai. Oh ya. Yeah. Kalau dia beli baju mahal kan tu, takkan kita tak boleh cukai. Betul. Yalah, bila kata barang-barang tinggi ni, barang nilai tinggi, barang mewah lah. Dari belanjawan sebut barang nilai tinggi, bahasa standard barang mewah lah. Barang mewah. Yalah, bila kita sedar, cuba aku tambah sikit lah. Ya. Aku setuju bab ni ialah, sebelum ni tak ada orang kisah pasal ni. Tak ada orang kisah tentang saham. So ni isu ni dah lama lah, aku rasa dah kat 10 tahun dah aku sebut tentang kenapa tak ada cukai kat atas saham ni. Sebab orang kaya yang beli saham. Dan juga barang-barang mewah ni yang boleh beli. Aku ulang lagi sekali, bag for sale contohnya begitu kan. Ataupun apa, Caramel apa, aku tak boleh sebut lah perkataan. Aku susah lidah aku nak sebut sebab aku tak biasa beli susah lah aku nak sebut. So kenapa penting benda ni kita terapkan? Yang pertama bahawa orang kaya ada duit lebih. Bila duit lebih ni dia akan beli barang mewah. Betul. So duit lebih ni macam kita pasti bahawa gap ataupun jurang atau orang kaya ni mampu dikecilkan dengan kita fokus pada pelajak mewah dia orang. So bila payment main saham itu satu yang bukan listed lah. Untuk itu satu, itu barang mewah. Memang akhirnya duit yang dapat tu, dari aku, dia akan bertambah, betul kan, data aku 14%. Berubah cukai ni, dia akan beri pada KDNK, aku lupa, 14 ke 0.7%, aku lupa ke data tu. Tapi dia akan bagi peningkatan pada KDNK lah. Akhirnya duit ni akan ke siapa? Orang biasa. Tapi yang aku, mungkin setuju dengan aku yang paling aku kecewa adalah pada ahli paling memuak lah.
Aku jujur, aku respect dia sebagai orang muda yang progresif, ataupun bahasa mudahnya orang yang memang masuk politik ni untuk berjuang negara lah. Maksud dasarnya perkaranya memang untuk baiki negara ni. Tapi bila perkara pertama yang dia buat lepas perbahasan ataupun apa kita sebut sebagai ucapan Belanjawan 2024 adalah dia katakan cukai ni membebankan rakyat. Aku tak faham macam mana membebankan rakyat kecuali kau support T20 lah. Rakyat mana yang terbeban? Kecuali mungkin saya Sadiq boleh terangkan lah. Aku sebut nama terus lah. Mungkin saya terangkan. Mungkin dia rasa bahawa adakah Belanjawan ni terkesan rakyat, dan rakyat yang dia sebut ni adalah T20, maka sila nyatakan jelas. Sebab kita jelas bahawa subsidi yang akan difokuskan pada B40. Cukai yang akan difokuskan, kenaikan cukai ni, kita sebut kenaikan cukai ni pada orang kaya. Cukai orang miskin tak kena pun, tak ada naik apa pun. Tak ada naik. Tu subsidi yang dikurangkan, subsidi pada orang kaya juga. So kenapa kau marah? Itu aku nak faham pada Sadiq ni. Lah mungkin aku nak, dalam jumpa opini aku rasa kita nak cakap ni pasal dasar. Lah mungkin Sadiq mungkin boleh balas apa perkara yang dia sebengar sangat dengan Belanjawan 2024 ni. Okay. So satu perkara, mungkin dia nak tanya lebih lagi. Yang cuma aku nak tambah lah, yang memang aku bukan saja kecewa tapi sedih. Sedih. Sebab ingat tak sebab muda keluar dari kerajaan perpaduan? Sebab dia nak tegakkan prinsip nak demi Malaysia yang lebih adil. Tapi sekarang kita nak mencapai keadilan dari segi sosioekonomi. Betul. Nak capai keadilan dari yang miskin dengan yang kaya. Inilah usaha. Memang orang kaya akan bukan terbeban sebenarnya. Dia tak beban pun, tapi mungkin tersakiti lah. Dia tak, bagi aku aku kata tak tersakiti, cuma dia kata dia macam duit dia kena keluarkan lebih banyak lah untuk beli barang mewah. Tu pun sikit je bagi dia. So kita ambil lah sikit dari orang kaya dan kita bagi pada orang yang susah. Itu pun dia tak setuju. Jadi mana keadilan yang dia nak perjuangkan? Betul. Sebab aku rasa pun tak ada statement. Mungkin Yap boleh betulkan aku. Aku tak ada statement daripada orang kaya, cakap kaya pun tentang apa yang dibuat oleh PMX ni. Dia orang kecewa ke tak? Tak ada sangat. Cuma kenapa dia besar Sadiq terpaling hero untuk orang kaya? Biasanya kalau pasal orang miskin, orang susah, MEF apa ni, Malaysian Employer Federation, dia yang terpaling perjuangkan nasib orang kaya. Tapi kali ni aku tak pernah nampak pun statement dari MEF. Betul ya? Mungkin Sadiq sekarang dia ganti MEF lah. Dia ganti MEF. Okay. So kita jelas bahawa beberapa perubahan Yap pun sebut tadi. Aku pun sebut beberapa perubahan. Dan kenapa PMM buat benda ni? Untuk orang terbanyak lah. Untuk akhirnya subsidi ni difokuskan. Akhirnya yang paling besar adalah nak pastikan tata kelola dan juga kewangan negara lebih elok. Mungkin orang kata, Man, kau tak setuju ke orang ramai membeli? Tak, aku sangat setuju. Bagi aku, setiap hari kau memastikan orang membeli. Dengan membeli ni, bergerakkan ekonomi. Tetapi tak adil. Contoh, aku kata kenapa aku cakap beli, ramai beli kat Shopee. Aku tak marah, orang beli kat Shopee ni. Teruskan beli kat Shopee. Cuma yang beli barang mewah ni, takkan tak ada cukai langsung. Akhirnya dia dapat advantage semua barang-barang mewah. Kau dapat hidup dengan senang. Orang miskin takkan tak dibantu langsung. Akhirnya diorang nak beli apa? Bukan nak beli jam for sale, bukan nak beli bag for sale. Orang macam aku, dia orang miskin ni, Uniqlo je setahun sekali aku beli. Tu pun dah mewah. Dah mewah. Bagi aku dah happy dah. Boleh buat OOTD. OOTD kat Instagram lah. Tapi yes, kita sembang tentang apa berlaku. Mungkin kita nak ke arah apa cadangan kau ya, ataupun kau nak aku mula dulu pun boleh, untuk apa sepatutnya PMX fokuskan juga di masa depan. Bagi kau, aku nak jawab dulu. Kau nak jawab dulu ke? Aku jawab dulu lah. Okay, yes. Aku tanya, aku jawab kan. Yes. Bagi aku apa yang PMX buat, aku boleh kata dia adalah langkah yang berani. Langkah yang berani sebab apa? Benda dia tak populis ni. Benda tak populis ni sebenarnya politician tak nak buat. Sebab tu benda dah 10 tahun kau tak buat apa-apa. First PMX lah yang fokus. Yang pertama adalah kurangkan defisit. Yang kedua adalah untuk rapatkan jurang antara orang kaya dan miskin. Ini perkara yang bukan populis lah. Orang akan marah. Macam saya tadi akan marah. Seorang yang populis kot. Aku tanya, mungkin dia seorang populis. Mungkin lah. So bagi aku, tapi ada perkara yang aku rasa aku nak tekankan. Aku sedar bahawa dalam kita bahas tentang Belanjawan, aku setuju apa dia dah buat. Cuma aku rasa Najib selalu sebut benda ni, kit ekonomi. Yes, kita sedar bahawa apa yang dibuat oleh Belanjawan sekarang ni adalah fokus tentang kit sedia ada. Maksudnya, if kit sedia ada ni 10 bilion, pergerakan ekonomi akan terlibat dalam 10 bilion ni. Tapi bagi aku, fokus besar PMX
Dan mungkin juga akan dibuat selepas ini. Sebab setakat ni, setiap kali aku bagi idea, PMAC akan buat lepas tu. So mungkin ni idea aku pada PMAC lah. So idea aku pada PMAC adalah kita nak pastikan kit ni membesar. Bagaimana kit ni membesar, tapi kita sesuai dengan apa dasar PMAC nak buat. That's why aku nak cadangkan pada kerajaan untuk fokus kepada SME ataupun perusahaan kecil dan sederhana. Okay. Secara mudahnya SME ni dia bekalkan pekerjaan sebanyak 40%. Kita tak 50% lah. So 50% pekerjaan kat Malaysia ni dihasilkan melalui SME. SME ni syarikat kecil yang bukan mewah ni. So bagi aku apa yang PMAC perlu buat lah, besarkan perusahaan kecil sederhana ni. Sebab apa? Bila ni membesarkan perusahaan kecil sederhana, akhirnya barangan Malaysia maksudnya akan dipertingkatkan, akhirnya kit ekonomi lagi besar. Betul. Semakin besar perusahaan ekonomi ni, perusahaan PKS ni, SME ni, semakin besar ekonomi kepada 12 bilion contoh yang nak mudahkan, akhirnya dia beri kebaikan kepada orang terbanyak. Sebab apa? Kebaikan pekerja SME ni adalah golongan-golongan biasa lah, kita sebut. Usahawan dia pun mungkin dia buat bisnes dekat lah. Mungkin buat bisnes dan orang sebagainya buat bisnes. Sebenarnya SME ni, CEO SME ni orang biasa lah. Orang yang baru degree macam aku dengan Yap ni. Yap masih belajar, aku baru lepas degree. Tiba-tiba rasa aku tak nak kerja kerajaan, aku tak nak kerja swasta, aku nak buat bisnes. Ini SME lah. Bila besarkan ni, kita akan fokus pada B60, B60. Ini cara dengan aku. Mungkin untuk next dalam dasar kerajaan adalah untuk fokus besarkan SME ni. Sebab apabila besarkan kit ni, cukai korporat akan ditingkatkan. Bukan kita tak akan naik pun. SME ni memang ada cukai rendah, bukan cukai korporat orang kaya. Dia lebih kecil lah. Cuma dia akan besarkan kit. Bila besarkan kit ni akhirnya beri kebaikan pada orang terbanyak. That's why aku nak fokus itu. Bagi aku dasar-dasar kerajaan lebih kepada untuk membantu SME. Sebab akhirnya aku tak suka bila satu benda dasar inilah aku tadi sikit dengan PM kreatif PM. Cuma aku ada benda yang aku setuju, ada benda yang aku setuju, aku nak nyatakan lah. Bagi aku setuju PMAC memang dia nak bantu orang. Okay, aku setuju dia. Itu aku tak nak kacau dia. Tapi apa yang aku kurang dia buat lah bagi aku lah. Lagi setakat ni lah, kena adik dia setahun So bagi aku dia kurang nampak ke arah ni lah untuk besarkan kit tu. Itu je bagi aku. PMAC besarkan kit tu, aku akan sokong dia. Mungkin aku akan undi dia next PM lagi sekali. Sekarang tak undi ya? Sekarang aku tak undi dia tu. Itu kurang. Sebab aku tak boleh undi PM, aku undi parlimen je. So aku dah undi parlimen aku. So yes, itu cara aku untuk besarkan kit tu, akhirnya dia akan beri kebaikan kepada orang terbanyak. Dan mungkin ada cara lain tentang dasar kerajaan. SME tu aku cuma nak tambah. Kalau kita besarkan SME, sebenarnya kita tengah menaikkan orang dari B40 kepada M40. Yes. Yang tu sebenarnya dah mencapai lah impian PMX sejak tak tahu sejak umur dia berapa. Sejak dia umur macam kita. Sejak dia umur macam kita untuk membantu orang miskin. Betul. Dan yalah, mendapatkan jurang antara yang miskin dengan yang kaya. Betul. Tapi yang aku sebenarnya bukan kecewa, tapi rasa macam ada sesuatu yang hilang dari bajet kebelanjawan ini. Jangan guna bajet sebab kita mematapatkan bahasa Melayu. Belanjawan. Belanjawan, betul. Belanjawan ni ialah inheritance tax. Inheritance tax ni maksudnya orang yang kita tax dari pusaka orang yang sudah meninggal. Yes. Sepatutnya inheritance tax ni kita sepatutnya kenakan pada yang maha kaya. Contoh macam top 10 paling kaya di Malaysia, lepas diorang dah ni meninggal, dia akan pass pusaka pada anak. Dan kalau kita tax dari situ, banyak yang kerajaan akan dapat. Dan kita pun sebenarnya tak payah pun naikkan SST dah kalau kita buat inheritance tax. Dan kita memang cukai orang yang terpaling kaya. SST ni aku macam antara setuju dengan tak setuju sebab dia memang list kan sebenarnya yang non-essential yang kena. Contoh macam karaoke ataupun hotel. Perkhidmatan bukan barang. Tapi contoh karaoke. Memang karaoke ni benda yang extra. Kita boleh survive tanpa karaoke. Tapi kadang contohlah even orang miskin pun kadang dia stress kan. Stress pun kena pergi karaoke dan kita tambah cukai untuk karaoke agak boleh kata itu aktiviti orang biasa juga. Kalau selalulah. Kalau orang kaya dia tak karaoke, dia pergi minum. Itu kita dua tak boleh kok. Okay. So kalau kita dapat laksanakan inheritance tax, memang complete dah inheritance tax, cukai barang mewah dengan capital gain tax. Tiga ni kita dapat cukaikan yang paling kaya dan bagi subsidi pada yang paling susah. Mungkin juga orang tanya, Malaysia ni tak perlu pada syarikat besar ke atau orang kaya? Tak dia macam ni.
Aku satu benda aku respect pasal PMAC. Ya, pun dah sebut ni. Dia konsisten untuk rapatkan anjuran. Ya. Maksud mudahnya dia nak pastikan mobility sosial atau bahasa Melayunya social mobility rakyat ni daripada B40 ke M40 tu dimudahkan. Dimudahkan maksudnya atas usaha masing-masing lah. Tapi pada sama kita pastikan bahawa sebab kita dah sedar secara dunia lah, dunia orang 1% kita sebut 1% mengawal hampir lebih 40% kekayaan dunia ni. Itu dunia lah. Malaysia aku tak check data. So mengerti kat sini bahawa orang kaya memang pegang banyak kekayaan. Tak salah bagi aku. Dan aku rasa orang kaya sebagai orang kaya patriotik kepada negara pun tak salah untuk bagi. Dia rasa tak salah untuk aku sumbang kepada negara aku melalui cukai. So yes, aku rasa that's why Yap sebut MEF pun tak kata apa-apa. Memang kata tak ada masalah untuk kita mengatakan bahawa rakyat Malaysia ni sangat patriotik untuk membantu. Dan aku rasa secara dasar pun PMAC cuba untuk longgarkan juga kepada syarikat-syarikat tentang perkara, contohnya tentang pelaburan-pelaburan tertentu yang akhirnya berimpak dalam negara. Sebab akhirnya kita nak pastikan bisnes terjaga sebab bisnes penting. Tapi bersama lebihan bisnes tu. Takkanlah kau utus 1 bilion 1 juta tak boleh bagi. Kan? Lebih kurang begitulah. Lebih kurang begitu 1 juta tak boleh bagi. Untuk hanya negara setahun sekali tu. So that's why aku rasa tak ada masalah pun pada perniagaan. Sebab akhirnya sistem ekonomi kita ni sangat open. Akhirnya semua syarikat ada peluang yang sama. Maksudnya kerajaan tak kawal sangat. Betul. Yes. So Yap mungkin nak tambah sikit lagi. Dan aku rasa kita termis satu point sebenarnya. Capital gain tax ataupun cukai keuntungan modal, sebenarnya dia pun dicukaikan untuk yang jual beli saham kan? Yes, betul. Takkan bila kita jual beli nasi, jual beli KFC, kita dicukai, tapi jual beli saham tidak dicukai. Betul. So kita adilkan lah sebenarnya. Betul. Inilah keadilan. Kita beli KFC pun ada 6% kan. So takkanlah beli saham macam Yap kata tu tak kena sikit pun. Saham tu bukan keperluan. Ya betul. Saham tu investment. Okay, betul. Tapi dia bukan keperluan. Tapi KFC kadang keperluan. Kadang-kadang macam dia nak meraihkan. Maksudnya dia makanan lah. Makanan. Beza saham yang tak boleh makan. Aku nak adil. Nanti orang tembak aku lah. Saham ni boleh makan dengan jadikan duit. Ya betul. Tapi saham ni kita boleh kata orang yang tertentu je boleh. Orang yang ada duit. Di KFC ni kemungkinan aku setahun sekali untuk rayakan hari jadi aku. Seorang. Saja nak cakap. Okey. Itu saja untuk isu ni. Yes, kita memang isu cukai isu banyak. Mungkin berat sikit. Yap pun sebut data, aku pun sebut data. Nanti bosan. Term inherited tax dan sebagainya, cukai barang mewah sebagainya, ia akan menyusahkan pening kepala. Tapi kita mudahkan dasarnya. Tapi kita nak pergi pada isu yang terbaru. Terbaru itu isu tentang kemaman. Bukan daerah aku, tapi negeri aku. Memang orang Kau orang Terengganu. Aku orang Terengganu. Aku orang Kuantan. So Kemaman sebelah je. Baik. Kita orang sesuai ni untuk cakap tentang Kemaman. Okay. So mungkin kau terangkan sikit lah. Apa yang berlaku sebenarnya dekat Kemaman ni? Yang dia sama seperti apa yang berlaku dekat Kuala Terengganu. Kan ada ni bukan aku yang sebut ya, mahkamah yang sebut. Ada pembelian undi dengan duit. Maksudnya rasuah lah basically. So kalau ada rasuah dalam sesuatu pilihan raya, memang pilihan raya, keputusan pilihan raya akan dibatalkan. Betul. Lepas dibatalkan, dia akan buat PRK semula. Betul. Jadi sebab ada rasuah, rakyat terpaksa. Tengok sekarang nak jawab lah kenapa kena tambah cukai. Sebab ada puak-puak yang rasuah lah. Cukai rakyat. Buat rasuah ni aku rasa tak payah cukai. Dia masuk penjara sekali. Sebab ada puak-puak rasuah, kita kena bazirkan cukai rakyat untuk buat PRK semula. So ini masalah. Susahkan rakyat, bazir duit rakyat. Hanya sebab rasuah. Mungkin aku tambah sikit Okey, kita sedar bahawa dah sebut. Diorang memang ada. Okey, sebelum ni ada orang atas petition. Bila mahkamah terima petition tu mengatakan memang ada bukti. So bagaimana mereka bagaimana mereka rasuah ni? Okey. Berdasarkan mahkamah bukan daripada statement aku, berdasarkan mahkamah. Ada 2 perkara yang dibuat oleh untuk Kemaman punya, yang sama dengan isu Terengganu lah. Dia salurkan melalui batuan kepada belia dan juga mahasiswa. Siswa punya, siswa dan air belia. So memang benda ni ada bukti dan memang setiap batuan diberikan, diminta untuk mengundi kerajaan sedia ada sebab dapat batuan Betul. So disebabkan unsur ini, mahkamah memutuskan bahawa kemenangan calon PAS di Kemaman dibatalkan. Akhirnya akan ada PRK pada 18 November. Penamaan akan 18 November, mengundi 2 Disember November 28. 28. So
So akan ada undian dan sebagainya lah. So tapi lah kita nak pergi kepada lebih detail ya. Kita tengok data ni. Kenapa kita sedar mungkin ya bagi lah pandangan lah. Walaupun kita tak bincang kat belakang tapi ini pandangan ya. Kita sedar bahawa kat Terengganu berlaku benda ni. Kat Terengganu berlaku benda ni. Kat Terengganu kes sama aku sebut. Mahkamah memang ada usul, sebab ada usul rasuah dan sebagainya, akhirnya terbatal. Akhirnya PAK Kuala Terengganu digerakkan bersama dengan PRN Renang Negeri. Tapi terlihat bahawa sokongan rakyat pada PAS masih kuat. Bagi Yap lah, bagi kau Yap. Kenapa benda ni berlaku? Kenapa orang masih sokong walaupun dah ada usul rasuah? Tak ada penolakan pun pada. Yalah, aku tak kata PAS ni semua teruk. Tak, dia ada benda bagus, ada benda tak bagus. Itu aku jujur dari aku. Tapi pasal rasuah untuk pilihan raya ni memang dah berlaku, dibuktikan, tapi masih ada sokongan pada mereka. Kenapa ya bagi kau? Bagi aku memang tak faham sebenarnya. Kenapa masih ada yang sokong. Tapi kalau nak cari sebab, sebenarnya kita kena bagi blame tu pada kerajaan lah. Bukan kerajaan ataupun parti pemerintah lah. Maksudnya PH dengan BN lah. Kenapa PH dengan BN tak dapat nak raikan sokongan daripada orang Terengganu? Ataupun kita tengoklah PRN kali ni Terengganu, Kelantan dengan Kedah memang teruk. Bagi teruk lah pada PHBN. Tapi baguslah untuk PN. So yang ni aku nampak memang kegagalan dari kerajaan perpaduan untuk meraihkan sokongan daripada rakyat di 3 negeri ni. Jadi sebagai seorang yang bukannya pro kerajaan tapi suka dengan dasar-dasar kerajaan, aku rasa penerangan kerajaan kena ditambah baik supaya dia sentuh hati orang yang, kalau 3 negeri ni memang kiranya kawasan yang suburban ataupun rural lah. So dia kena sentuh orang tu. Dan kita jangan macam terpaling bandar pergi ke negeri PAS, lepas tu sembang cakap KL, you KL. All memang kena boleh slipper lah. So itulah pandangan aku. Tapi aku setuju dengan Yap. Bila Yap kata yalah, aku sebenarnya aku tak suka sangat pun PHBN ni, jujur dia aku. Yalah, aku sangat seorang individu yang melihat pada dasar dia buat. Dari sudut dasar, aku suka apa yang PHBN buat. Tapi dari sudut gerak kerja, bukan orang yang terbaik lah bagi aku. So bagi aku boleh ingat, aku boleh satu patuh yakin Kemaman punya PAK akan benar-benar PAS. Majoriti mungkin turun pun tak banyak, 1,000-2,000. Tak banyak sebab mungkin pada turun dia tu kurang. Cuma aku boleh kata memang akan menang ke PAS. So, apa sebenarnya PHBN perlu buat dalam pastikan perkara ini tak berlaku, bukan untuk Kemaman, untuk next. Kemaman di kawasan-kawasan kampung. Bagi aku, nasihat aku pada PHBN adalah gerak kerja di grassroots. Grassroots maksudnya di lapangan. Macam Yak kata, dalam kita memenangi kawasan pedalaman ni, dia bukan bermain sentimen saja. PH ni kuat main sentimen. Dia power buat sosial media lah, kita kata. Tapi sekarang ni dah dikawal oleh PN lah. Tapi sebelum ni kita boleh kata lah, jago di sosial media adalah PH. Dia memang sangat-sangat ada figure-figure yang sangat ke depan dalam menceritakan rasa-rasa dan juga isu-isu semasa. Tapi kita kena jujur bahawa PH ni tak ada kekuatan di grassroots sangat. Kerja lapangan kurang. Dan BN ada. Tapi gabungan dua ni tak nampak ada kerjasama yang kuat lah benda tu. Tak ada kerjasama yang kuat. So mungkin penerangan macam Yak kata, penerangan kat bawah tu bukan hanya pada pengundi tapi juga pada ahli-ahli kat bawah. Sebab aku lihat daripada dasar pada mata aku masih tak ada kerjasama yang kuat. Sebelum ni pun aku katakan, dari sudut sayap pemuda pun tak ada kerjasama sangat. Di atas pimpinan je. Bersetuju, jumpa kat parlimen, bersalam, makan sama dan sebagainya. Tapi di kalangan pemuda tak ada. Tapi yang paling nasihat aku kepada PH dan BN untuk Kemaman ni dan next juga di kawasan pedalaman adalah gerak kerja. Sebab aku sedar, aku orang Terengganu. Aku orang Terengganu, ya orang Kuantan. Sebab sebelah Kemaman tu tengah. So kita lihat bahawa PAS memang ke lapangan. Dia sosial media dia ada, tapi pada masa sama dia ada kata-kata pasukan lapangan. So fokus pasukan lapangan ni adalah menerangkan dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan. Nak apa impak negatif ada rakyat sedia ada, dan juga dasar-dasar dibuat oleh PAS di peringkat negeri yang beri kebaikan pada rakyat sedia ada. Ini menariknya. Sebab kita dah lihat bahawa sosial media ni tak ramai guna. Untuk aku berdasarkan aku ni boleh kata selalu menggunakan sosial media. Setiap posting yang kau buat
hanya 4% je paling tinggi pun. 4% daripada follower kau tengok. Kecuali kes TikTok. Ya, ya. Selain TikTok, lain. Sebab dia masuk FYP. Yes. Selain TikTok, semua 4% paling tinggi. Ya. So, bila kau bayangkan, kau 1,000 orang follower, 4%, berapa aku nak kira sekarang. Tapi kurang bawah lah. Ya, ya. So, kita lihat bahawa untuk capai kepada orang ramai tak mudah. Betul. Penerangan di bawah di kawasan yang sangat spesifik perlu diperkuatkan. Ya. Dan sudah pasti, untuk pastikan penerangan itu kuat, dia tak boleh hanya di atasan. Dia, aku Amna dipanggil cawangan. UMNO cawangan. Jangan dah aku lupa dah. Fikir mungkin rantai aku lupa dah benda ni. Aku pun kali parti so aku clueless sikit pasal ni. Cuma aku nak katakan dah penerangan kat bawah ni perlu. Dia bukan hanya main sosial media, bercakap dan sebagainya, tapi di bawah. Bila pergi depan buat satu perjumpaan, terangkan. Ini dasar kami. Apa korang setuju, apa yang korang salah faham. Terangkan depan orang. Aku rasa waktu kita kurang situ. Kita kurang pula situ. PHBN kurang kat situ. Akhirnya dia menyusahkan. Aku rasa akhirnya penggal ni memang PHBN tak ada peluang lah di kawasan-kawasan pedalaman. Mungkin nak kata apa sebagai orang Kuantan yang duduk bandar. Yang aku nak tambah lah sebab walaupun aku bukan tak berapa suka PAS, tapi yelah, okey dah, tak berapa suka PAS lah. Jujur je. Tapi memang aku nampak sebenarnya kerajaan Terengganu ni agak perform. Oh ya, betul, aku setuju. Sebagai rakyat Terengganu, aku setuju. Dia bagi aku lagi perform dari kerajaan sebelum ni lah dekat Terengganu. Jadi kalau kita saja nak salahkan orang Terengganu, orang support PAS sebab walak, tak, kita memang nampak dia perform. Jadi itulah kelemahan PH. Kalau kerajaan Terengganu perform, kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan kena lagi perform di Terengganu. Yes. Dan baru ada persaingan. Bukan pemimpin PH bagi Terengganu lepas tu maki penyokong PAS ni walaupun kau terpaling suci. Padahal dia cuba bayangkan lah kalau penyokong PH di label walaupun dia pun tak suka. Aku Mahadani. Saya tadi. Jadi kita tak payah main game labeling. Lepas tu kita terangkan apa yang kita nak buat. Apa kita nak buat dan dah buat. Yes. Contoh macam tadi kita sembang pasal cukai kan. Yes. Kalau orang yang tak faham, dia ingat kerajaan ni zalim. Yes. Tapi kalau orang dah faham, dia faham benda kerajaan ni nak bantu orang susah. Yes. So itulah contoh yang kita kena, bukan kita lah, tapi PHBN. Aku harap PH boleh kuatkan. Aku sejujurnya kalau kau tanya aku adakah aku nak PHBN menang kat Kemaman? Kau tanya aku lah. Aku tak berminat pun PHBN menang kat Kemaman ni. Sebab dia tak membantu. Tak membantu pun. Ya. Sebab apa bagi aku adalah aku percaya, kita tahu yes parlimen ni pekat pada Dewan Rakyat. Yes, aku setuju. Ada banyak faktor. Orang akan kritik aku pula. Man, kau ni apa ni macam ni? Tapi aku nak jujur bahawa selagi PHBN ni tak ubah cara dia, akhirnya di kawasan-kawasan begini, di kawasan Pantai Timur, Kedah, Perlis dan sebagainya, dan juga di orang panggil di pulau di Penang, di kawasan Tanah Besar panggil Mainland lah. Mainland lah, Tanah Besar lah. Ni akan kalah, akan terus kalah. Sebab apa? Sebab sentuhan di ground kurang. Betul. Satu lagi yang aku selalu cakap berzama-zaman, walau aku hidup baru 22 tahun tapi berzama-zaman nak sebut. Ialah kurangnya figure-figure ataupun pemimpin-pemimpin lokal. Macam Sanusi. Aku nak sebut nama dia sebab aku malas nak sebut nama dia sebab dia pun ada benda aku tak suka dia. Tapi sebab local figure ataupun pemimpin tempatan, dia contoh terbaik. Dia memang disukai. Kau kutut dia macam mana pun, dia memang disukai di Kedah. That's why dia kat Kedah okey. Tapi untuk PHBN, mungkinlah BN ada. Kena jujur BN ada. Aku kredit BN ni parti grassroots. Tapi untuk PH, dia kurang figure-figure muda ni. Dia banyak, semua orang nak pergi parlimen je. Aku cakap mudah. Orang-orang PH ni suka pergi parlimen, tapi jujur kat Dewan dia perform lah. Tapi dekat negeri-negeri ataupun di kawasan-kawasan pedalaman tak perform lah. Dia tak faham cakap bahasa tempatan. Walaupun aku Terengganu, aku boleh cakap. Tapi untuk pemimpin PH, aku tengok dia balik ke Terengganu, Kelantan dan sebagainya, Kedah, cakap okey. IUO. Macam dating. Macam dating antara pengundi dengan dia. IU. Aku pun geli ke? Aku kau kan. Yes, tapi kita memang aku
untuk isu PAK Kemaman memang aku nak kritik PHBN lah. Hmm. Bagi aku pasti aku kritik lama dah. Pasal dasar memang dia outperform lah. Dia tak perform langsung lah. Ya. Dia tak ada idea lah. Orang ni memang tak ada idea. Mhm. Tapi sebagai parti grassroots memang dia ada idea. Tapi ya, kata-kata akhir kepada orang kat luar sana, apa kau expect daripada PAK Kemaman ni? Memang kalah. Kalah. So aku rasa, aku harap PRK ni betul-betul jadi wake up call untuk PHBN lah. Tapi ikut sejarah macam PRN ke PRK sebelum ni ke, dia macam wake up call tapi dia duk tekan snooze. Tekan snooze untuk tidur balik. Ah. So jadi memang aku harap kali ni boleh jadi wake up call. Sebab dari segi dasar memang aku lagi suka dasar dari PHBN dari PN. PN dah dasar. Dasar lah. Tapi ada pemimpin yang tak suka juga. Yes. Ya. So memang aku harap dasar-dasar baik ini akan diteruskan. Dan aku harap kerajaan ni boleh diteruskan lah sebab dasar dia baik. Jadi kalau dasar baik tapi penerangan tak sampai pada level ground, tak jadi juga. Kau buat kerja tapi orang tak tahu kau buat kerja. Tak jadi. Betul. Jadi aku harap kalau ada pengundi Kemaman yang dengar, undi je lah yang ikut yang korang suka. Tak payah pun layan kerajaan mana. Betul. Ya. Ya, kalau kau tanya aku pula, aku rasa aku nak sebut benda ni lah. Aku tak nak direct tapi aku rasa nak sebut. Dia ada satu, aku lupa nama, Jabatan Komunikasi JECOM mungkin. JECOM. Bagi aku, dua entiti ni kena selesaikan masalah ni. Penerangan, itu komunikasi, Kementerian Komunikasi, dan JECOM. Aku lupa nama dia apa. Jabatan Komunikasi. Aku lupa nama dia apa sebenarnya. Jabatan Komunikasi Malaysia. Community, yes, JECOM. Bagi aku dua entiti ni kena bergerak laju, bukan hanya di awangan, tapi kat ground. Sebab akhirnya kita sedar bahawa apa yang pasal perlu buat, kau belajarlah. Aku tak kata pun aku suka korang menang. PHBN semua aku kata cantik untuk pastikan keseimbangan tu berlaku. Akhirnya dia lebih produktif kat bawah. Akhirnya semua orang sama dasar. Betul. Tak ada orang macam timer. So bila kita bila JECOM juga Kementerian Komunikasi kuatkan penerangan kat bawah, akhirnya dia akan pastikan rakyat ni dekat dengan permainan dasar. Betul. Bukan permainan sentimen. Sebab apa aku expect dekat harapan aku. Aku selalu, orang mengenali aku suka pilihan raya ni bercakap tentang dasar. Bukan sentimen. Bukan, oh kau ni. Kau jangan tokok aku. Macam kau cakap label. Walau madani, mahadani. Ambil kau semua dah keluar dah ni. Aku tak nak ke situ. Aku nak lebih pada kita sembang tentang dasar. Tapi dalam kita mesti rakyat sembang tentang dasar. Penerangan kena kuat kat bawah. Bukan penerangan kat sembilan saja. Tapi dekat bawah akhirnya rakyat akan tahu, oh ada dasar ni. Betul. Ada cukai ni. Kenapa naik 8%? Kenapa ada cukai baru, cukai barang mewah. Ataupun kenapa subsidi dikurangkan. Betul. Bila benda ni orang tahu, oh walaupun pelbagai sentimen dibawa, rakyat jelas bahawa dasar yang dibawa oleh kerajaan ni memang untuk rakyat. Dia akan main dasar lah. Tak ada orang terikut dengan sentimen. Macam JECOM nama dia pun Jabatan Komunikasi Komuniti. Sampai pada komuniti. Dan tapi aku nak bukan betulkan, tapi betulkan sentimen bahawa JECOM ni tak perform. Sebenarnya JECOM ni bukan akhbar parti pemerintah, tak. Dia ni komunikasi untuk kerajaan. Sepatutnya dia terangkan apa yang kerajaan, dasar kerajaan dah buat. Bukannya dia pergi luar untuk backup kerajaan. Tidak. Bagi aku, untuk backup kerajaan bukan kerja JECOM dan komunikasi. Itu kerja parti. Kerja parti. Bagi aku tu kerja parti. Tapi untuk terangkan dasar, kerja dua orang tu lah. Dan sebenarnya aku pernah aku pernah tengok Twitter JECOM. Dan agak kelakar lah. Dia pernah post satu posting. Lepas tu bawah nampak lah mana pegawai JECOM. Dia komen benda-benda yang bagi aku kurang tak sepatutnya lah. Tak sepatutnya. Macam terbaik JECOM, mantap JECOM. Program terbaik dari JECOM. Benda ni tak membantu sebenarnya. Orang nampak jelas ini kerja pegawai JECOM. Jadi sepatutnya kalau ada masa untuk buat komen macam ni, patutlah bagi ground, terangkan apa yang kerajaan nak buat. Dasar backup tak perlu pun. Korang bukan kena sebut apa bukan mekanisme parti. Maksudnya bukan alat parti. Terangkan dasar macam Ayat kata. Dasar terangkan. Okey, lagi apa Ayat? Itu je lah kot. Itu. So dari aku pun, aku dah luahkan apa aku nak luahkan. Aku Ayat
boleh katakan kita orang setuju dia sudut cukai. Tapi adakah rakyat kat luar sana setuju? Itu persoalan lain lah. Dan itulah usaha kami kat Yuana TV ni untuk terangkan semudah mungkin. Itu aku tak nak sebut sangat T20. Sebab ada DM korang akan sebut B40, M40, T20. Sebab apa? Kat Yuana lah. Sebab kita orang kurang faham benda tu. Maksudnya ada audience kita yang kata kurangkan jargon. Betul. Aku cuba kurangkan sebaik mungkin. Yalah. Itu pertama yang cukai ada kita terangkan. Yang kedua tetapi akhir kemaman. Ya orang Kuantan, aku orang Besu. So kemaman itu tengah lah. Tetap di hati. Tetap di hati. So memang kita orang percaya bahawa PAK Kemaman ini akan, aku tak rasa dia akan wake up kau untuk PHBN. Tapi aku rasa semua akan lalai juga. Dia akan bila dekat PRU nanti. Tapi apresiasi aku pada PHBN adalah kerja ground kat bawah kena lagi kuat. Bagi aku dasar korang, kita orang dua setuju. Memang korang dari sudut dua pemerintah ni, dua PN, PHBN ni, PHBN paling terbaik. Tapi sudut penerangan kat grassroots bukan yang terbaik lah. Memang pas yang terbaik lah. Yes, that's why perlu terangkan kat bawah sebaik mungkin apa yang berlaku dan juga dari asas sebaik mungkin. Dan aku dengan Yap pun dah sebut pasal JECOM dan penerangan komunikasi ni juga kena terangkan benda tu supaya dia bukan backup kerajaan tapi terangkan dasar. Supaya rakyat faham bahawa apa yang berlaku. So itu sahaja daripada kami. Seperti biasalah kami ada sosial media. Setiap Jumaat setiap Jumaat kami akan tanya soalan kat IG story kami. Ada tak soalan-soalan yang ingin dibahaskan, ingin kami bicarakan. So dua cukai baharu ni dengan PAK Kemaman ni memang daripada orang ramai lah. So that's why kami gunakan tajuk ni untuk kami bahaskan, nyatakan pendapat kami. So seperti biasa kami ada sosial media. Sosial media kami ada semua. Kecuali thread kat Instagram. Itu dia tak ada lagi. Tak ada dah. Tak ada dah hilang dah tu. Kami ada semua nama Yuana TV, Facebook, Instagram, TikTok. Dah tu. Tapi yang paling penting adalah subscribe kami punya YouTube. Kami ingin mencapai kepada 1,000 subscriber. Akan dicapai. Dalam sikit lagi. So tapi seperti biasa dua perkara boleh dibuat untuk nyatakan topik ingin kami bahaskan. Pertama adalah IG story kami. Setiap Jumaat kami akan post. Yang kedua adalah mungkin boleh email kami if ada collaboration nak dibuat in future. Sebab kita akhirnya kami percaya bahawa usaha untuk penerangan ataupun sembang-sembang dasar ni bukan hanya kami je. Semua rakyat yang ingin. Sebab apa? Sebab boleh, Dik. Sebab boleh. So itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih. Berjumpa lagi di next episode. Okay, bye.